Seterusnya di bahagian yang ketiga ataupun yang terakhir ini, kita cuba kemukakan beberapa saranan bagaimana untuk mengatasi masalah suku etnik Rohingya di Malaysia. Malaysia sebagai sebuah negara anggota ASEAN setakat ini menampung jumlah pelarian yang terbesar berbanding dengan Indonesia dan Thailand. Kalau di Indonesia itu sekitar 1,000 orang saja dan di Thailand setakat ni 5,000 orang. Mungkin yang pertama disebabkan oleh kedudukan lokasi geografi ataupun logistiknya, lebih mudah untuk mereka menuju ke Malaysia, dan Thailand pula mempunyai undang-undang yang sangat ketat di mana mana-mana pelarian yang memasuki Thailand boleh dipenjarakan seumur hidup. Jadi mungkin Thailand tidak menjadi pilihan mereka kerana undang-undang sedemikian rupa. Kalau kita nak lihat isu ini dari sudut makro, sebenarnya beban kesalahan ini patut dipikul oleh negara Myanmar sendiri. Sebagai sebuah negara anggota ASEAN, sepatutnya Myanmar bertanggungjawab di atas kesepakatan tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan isu dalaman mereka, termasuklah kedudukan status suku etnik Rohingya ini. Kerana polisi Myanmar dan pendirian mereka terhadap suku etnik Rohingya telah membebankan negara-negara anggota ASEAN, negara jiran, bahkan masyarakat antarabangsa. Jadi Myanmar seharusnya mengambil sikap yang selari dengan apa yang disarankan oleh PBB supaya menghentikan tindakan mencabul hak asasi suku etnik Rohingya, dan juga isu kerakyatan mereka ini harus diselesaikan dengan tuntas. Kerana itulah punca kepada masalah yang timbul pada hari ini. Sikap negara Myanmar yang tidak membantu kerana seringkali mengugut negara anggota ASEAN supaya tidak membangkitkan isu pelarian Rohingya ni dalam mana-mana mesyuarat, itu sangat mendukacitakan. Sebab tidak seharusnya Myanmar yang juga merupakan negara anggota ASEAN bertindak tidak menghormati kesepakatan, walaupun ASEAN mempunyai polisi untuk tidak mencampuri urusan dalaman mana-mana negara anggota. Namun apa yang berlaku di Myanmar ini yang membabitkan suku etnik Rohingya telah menyusahkan dan meletakkan negara-negara anggota ASEAN lain, khususnya Malaysia, dalam keadaan yang sukar. Myanmar seharusnya akur kepada saranan PBB melalui laporan-laporannya yang mengesahkan pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku ke atas suku etnik Rohingya. Bahkan sebuah negara di Afrika telah pun mengemukakan suatu cadangan kepada PBB untuk membawa Myanmar ke muka pengadilan. Dan kita amat duka cita dengan sikap presidennya Aung San Suu Kyi yang dulu juga merupakan tahanan semasa rejim junta tentera, tapi kini didapati beliau sendiri mempunyai sikap yang sama yang diwarisi sejak daripada zaman junta tentera terdahulu. Kemudian yang keduanya, kita juga perlu melihatnya dari sudut kerjasama untuk mempenteras pelbagai bentuk jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh pelbagai sindiket. Ini termasuklah human trafficking, perdagangan manusia, yang mana ini merupakan satu perniagaan yang lukratif yang sangat menguntungkan, dan mereka mengambil kesempatan atas penderitaan yang ditanggung oleh suku etnik Rohingya. Mereka dihantar sebahagiannya tanpa kehendak mereka sendiri, dihantar ke Malaysia contohnya, dan kemudian menuntut supaya keluarga yang berada di Malaysia ini membayar sejumlah wang yang besar. Ini adalah suatu tindakan yang perlu dibenteras dengan ketegasan undang-undang, dan ini juga memerlukan kepada kerjasama di peringkat negara-negara anggota ASEAN meningkatkan keselamatan supaya tindakan-tindakan yang tidak bermoral ini, jenayah ini, dapat dibenteras. Sebagai contohnya, terbongkar beberapa tahun yang lepas satu kubur masa di Perlis, di Wang Kelian, di mana ratusan kubur suku etnik Rohingya ni ditemui, dan mereka ini menjadi mangsa kepada sedikit yang mengambil kesempatan atas penderitaan suku etnik Rohingya. Jadi kita melihatnya daripada sudut itu. Kemudian ketiganya dari sudut kemanusiaan. Dari perspektif NGO pula, isu pelarian Rohingya ni perlu dilihat dari sudut rahmah, dari sudut kemanusiaan, yang mana kebajikan mereka ini perlu diperhatikan tanpa menafikan beberapa masalah yang timbul daripada kehadiran mereka di Malaysia ini. Sebab itu, NGO-NGO yang terlibat menyantuni pelarian Rohingya telah melakukan pelbagai usaha sejak tahun 70-an dan 80-an lagi, mengadakan institusi-institusi pendidikan bagi mereka yang berdaftar dengan UNHCR, walaupun menyediakan pendidikan asas. Ini adalah antara usaha-usaha yang dilakukan supaya mereka ini dapat menyesuaikan diri sedikit sebanyak di dalam negara host dan tidak menimbulkan isu-isu yang meresahkan masyarakat. Jadi masyarakat harus prihatin dan juga membantu NGO untuk menyantuni mereka ini dan menyempurnakan hak kemanusiaan mereka. Sebab kita kena sedar bahawa mereka ini adalah manusia yang harus kita pelihara muruahnya, harga dirinya, dan perlu kita tingkatkan kemampuan mereka, jati diri mereka dari sudut pendidikannya, dari sudut sosial dan kebudayaannya. Sebab jika ditanya apakah mereka mahu tinggal terus di negara ini, sebahagian besar daripada mereka mengatakan mereka mahu pulang ke tanah air mereka. Sebab itu adalah lumrah
kemanusiaan. Sesiapa juga akan berusaha untuk pulang ke tanah tumpah darahnya sendiri. Dan ini tidak terkecuali kepada orang Rohingya. Mereka mahu kembali ke tanah air mereka sendiri, kampung halaman mereka sendiri. Tetapi bagaimanakah mereka boleh melakukan demikian dalam keadaan nyawa mereka terancam? Tidak ada manusia yang sanggup kembali ke tempat di mana mereka pasti akan terbunuh ataupun keluarga mereka akan dibunuh. Jadi inilah keprihatinan yang patut kita tanam dan kita insaf dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan tekanan yang berterusan dan sistematik daripada masyarakat antarabangsa dalam kalangan negara anggota ASEAN, mudah-mudahan Myanmar akan tunduk kepada desakan-desakan ini, sebab tidak ada negara yang boleh berterusan untuk berhadapan dengan tekanan-tekanan antarabangsa. Contohnya macam Afrika Selatan yang cuba untuk mempertahankan sistem apartheidnya puluhan tahun lamanya, iaitu mendiskriminasi masyarakat kulit hitam, tapi akhirnya sistem apartheid itu runtuh apabila PBB melaksanakan boikot secara menyeluruh ke atas negara Afrika Selatan. Ini dilakukan secara konsensus, secara usaha sama negara anggota PBB, sehingga wakil daripada Afrika Selatan pun tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam sukan Olimpik. Jadi tekanan seperti itu sangat membantu untuk menekan ataupun memastikan rejim-rejim yang cuba untuk melaksanakan satu program diskriminasi melampau seperti program apartheid. Kita lihat juga bagaimana Israel, walaupun mereka berdegil tetapi sekarang ini tekanan ke atas Israel semakin memuncak dari sudut BDS-nya, boycott, divestment, sanction, di mana kita dapati Israel sangat tertekan kerana mereka diboykot daripada antarabangsa, bukan saja dari sudut ekonominya tapi dari sudut pendidikannya dan dari sudut sosialnya. Banyak universiti yang sudah memutuskan untuk tidak mengadakan kolaborasi dengan universiti dan juga akademia di Israel. Jadi ini contoh-contoh bahawa walaupun kita tidak dapat menyelesaikan isu ini dalam masa yang terdekat, tapi dengan tekanan yang semakin kuat, semakin terkoordinasi, melibatkan kerjasama yang jitu, maka insya-Allah kita yakin kerajaan Myanmar akan memikir kembali polisi mereka yang sangat menindas suku etnik Rohingya. Akhirnya kita nak menyebut juga tentang kejadian baru-baru ini. Kita juga ingin menyorot apa yang berlaku baru-baru ini, di mana satu bot pelarian Rohingya cuba menuju Malaysia dan berjaya dikesan dan dipintas oleh pihak keselamatan Malaysia, dan mereka telah memberikan bekalan makanan dan minuman dan mereka tidak dibenarkan mendarat. Kemudian perkembangan selanjutnya, ada laporan yang mengatakan sebahagian daripada penumpang bot tersebut, sekitar 30 orang, meninggal dunia akibat kebuluran. Jadi yang pertamanya, kita tidak boleh meletakkan beban itu kepada Malaysia dan pada pihak keselamatan yang memang mempunyai satu tanggungjawab yang cukup besar untuk memastikan kedaulatan negara kita terpelihara. Ianya sepatutnya ditangani oleh satu task force yang melibatkan instrumen keselamatan semua anggota ASEAN. Jika negara-negara anggota ASEAN dan sudah tentu Myanmar bekerjasama penuh untuk menangani isu ini dengan penuh tanggungjawab, maka tidak timbullah keadaan sedemikian. Kita juga berharap dalam suasana penularan wabak COVID-19 ini, agensi antarabangsa kesihatan dunia seperti WHO perlu juga turun tangan untuk memberikan beberapa SOP bagaimana untuk berhadapan dengan pelarian yang cuba memasuki mana-mana negara anggota ASEAN, khususnya dalam konteks suku etnik Rohingya ini. Sudah tentu mereka ini tidak peka langsung dengan penularan wabak dan mereka amat terdedah kepada wabak penyakit, bukan saja COVID tapi pelbagai jenis penyakit yang lain yang selama ini boleh menjadi ancaman. Jadi dengan kerjasama erat dan bantuan yang dihulurkan, maka sudah tentu isu ini akan dapat ditangani dengan lebih baik walaupun kita tidak menjangkakan penyelesaian segera. Jadi itulah harapan kita, kerjasama daripada semua pihak, daripada masyarakat antarabangsa, daripada negara-negara ASEAN. Kita menghargai ketegasan kerajaan Malaysia yang telah melakukan yang terbaik untuk menangani isu pelarian ini, walaupun kita tidak merupakan signatory ataupun kita menandatangani piagam tentang pelarian. Berarti kita tidak perlu pun menerima pelarian, tapi oleh kerana kita ni sebuah negara rahmah, maka kita mempunyai sikap belas ihsan, dan ini memang menjadi memang menjadi merupakan tuntutan asas di dalam Islam, dan itulah satu tindakan yang sangat terpuji. Tinggal lagi perlu kita pantau, perlu kita perkemaskan lagi supaya kemasukan ataupun mereka yang sudah berada di negara kita ini dapat disantuni dengan baik, dapat di streamlinekan supaya mereka ini menjaga hak negara di mana mereka menjadi tetamu, tidak menimbulkan keresahan dan masalah-masalah yang dibangkitkan sejak kebelakangan ini. Jadi itulah harapan kita. Masyarakat diharapkan untuk menghulurkan bantuan, untuk bekerjasama dengan mana-mana NGO yang bertungkus lumus untuk menjaga kebajikan mereka walaupun di peringkat yang paling asas. Kita tidaklah menghendaki supaya mereka ini diberikan hak penuh sebagai rakyat
rakyat Malaysia. Mereka pun tidak pernah menuntut kerakyatan, sebab ini hanyalah digembar-gemburkan melalui propaganda yang tercetus di sana-sini. Jadi sama-samalah kita berganding bahu untuk memberikan penyelesaian yang terbaik yang mungkin dilakukan, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana, kepada saudara kita suku etnik Rohingya yang sudah tertindas sekian lama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.